Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengacara majlis yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan masanya, seterusnya sidang dewan yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Islam, indahnya agamaku. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua patik kemari, bukan untuk mencari autoritas, tapi untuk membawa kita semua memahami, menerokai serta menghayati tajuk syarahan saya pada hari ini, iaitu solat membentuk pelajar berdisiplin. Hadirin hadirat sekalian, terlebih dahulu izinkan saya mendefinisikan satu persatu tajuk syarahan saya pada hari ini. Solat adalah satu ibadat yang terdiri daripada perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Membentuk pelajar berdisiplin pula membawa maksud mengawal diri sendiri dan patuh pada tata tertib ataupun peraturan, dan Islam hadir sebagai satu agama yang lengkap untuk mencorak manusia menjadi seseorang yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibina atas 5 perkara. Persaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah, menunaikan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji serta berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang hadirin sekalian, saya membuka hijab syarahan saya yang pertama dengan menyatakan bukti pertama bahawa solat mampu membentuk pelajar berdisiplin. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Solat ada had sepadan masa yang ditetapkan dan perlu kita patuhi. Dalam hal ini, jelaslah solat membimbing kita bagaimana menguruskan perjalanan waktu dengan sebaiknya. Kerana sekiranya solat ditunaikan di luar pada waktu yang ditetapkan, maka solat itu tidak diterima. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat berkenaan masa mendirikan solat. Lantas Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, solatlah pada awal waktunya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Abu Daud. Oleh itu, apabila kita mendengar azan, kita mestilah hentikan segala urusan yang sedang kita lakukan dan bergegaslah menunaikan solat agar kita tidak lewat mengerjakan solat. Tunggu sebentar, solatlah dulu, tunaikan cepat kewajibanmu, sembahyang fardu di awal waktu, sunnah Rasulillah. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, bukti saya yang kedua pula ialah solat juga akan menyebabkan seseorang itu terhindar dari segala perbuatan yang tidak bermoral. Sebagai contoh, mencuri, berzina dan sebagainya. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang bermaksud, sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari segala perbuatan keji dan mungkar. Cuba kita renungkan, sesiapa yang meninggalkan solat, cuba kita renungkan, sesiapa yang menjaga solat, mereka juga akan terjaga dari segala perbuatan negatif. Hal ini kerana apabila seseorang itu menjaga hubungannya dengan Allah, nescaya Allah juga akan menjaganya. Tetapi masih ada orang yang menunaikan solat dan masih melakukan maksiat. Itu maksudnya solat yang dilakukan itu tidak sempurna ataupun boleh diibaratkan bagai melepaskan batuk di tangga. Sekiranya yang menunaikan solat pun
Melakukan maksiat, apatah lagi mereka yang meninggalkan solat. Mencuri itu berdosa, berzina itu berdosa, tetapi jangan lupa meninggalkan solat juga berdosa. Bahkan dosa meninggalkan solat ini lebih besar dan ancaman untuk golongan yang meninggalkan solat ini teramat dahsyat. Oleh itu, ayolah kita berubah. Yang belum solat, solatlah segera. Yang dah solat, solatlah di awal waktu. Yang dah solat di awal waktu, ayolah kita berjemaah. Mari kita tunaikan solat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.